Faiz, bulan 1 atau bulan 2 lepas, ada sekumpulan peminat yang mengatakan bahawa mereka akan memenangi Liga Perdana Inggeris. Ada yang sampai marah Gary Neville, ada yang sampai maki kalangan daripada kita, sesiapa yang mengatakan bahawa masih perlu memberikan masa, belum boleh terlalu selesa. Sampai tahap ada penyokong yang kata gayat duduk kat atas lagi. Tapi apakah daya, nampak seperti segala mimpi telah pun terkubur minggu lepas. Arsenal, Faiz, nak mula kat mana ni Arsenal? Ada pepatah Melayu yang berbunyi, Hang, kalau main patah ni aku dah mula risau dah ni. kalau aku kata pepatah macam Oh, jangan. curang. Itu curang. Jangan ke sana. yang mengatakan bahawa gajah di seberang laut nampak, semut di depan mata tak nampak. Itu saja pepatah yang Nak kata Man City semut ke apa? tak, tapi bukan saja marah Gary Neville, Kish. Aku simpan lagi Dia masih maki hang. DM yang terima. Aku tak delete, sentiasa ada kat situ kan. Kalau dia delete pun aku masih ada. Aku masih ada kat sini. Dia macam ni. Orang kena faham kat luar sana kenapa kita kadang-kadang menggelakkan penyokong Arsenal. Sebab korang sendiri yang abuse. Hatta awal musim, bila kita cakap secara rasional dan objektif tanpa ada bias, diorang tuduh kita ada bias. So sekarang aku nak ada bias lah kan. Bila nak berborak, nak menggelakkan sedikit. Sebab awal-awal musim kita kena maki teruk kot. Aku tak pernah kena maki. Sama. As bad as Arsenal fans have. Pertama kali aku dapat pengalaman yang macam ni adalah daripada penyokong Arsenal, bukannya penyokong Liverpool even kan. Lebih-lebih lagi ketika aku buat komentari sebelum perlawanan Spurs dengan Arsenal itu. Wow, memang teruk. Tapi itu terjadi. Ya, sementara aku ingat pada masa tu, diorang bukan sahaja objek untuk apa yang aku cakap. Tapi diorang cuba untuk memaksa aku terima apa yang diorang cakap, which is tak boleh lah. Setiap orang ada pendapat masing-masing kan, dan orang ada sebab kenapa orang berpendapat macam tu kan. All hard feelings aside, kalau fikir secara logik pun, ya, sekarang ni kalau Arsenal berkemungkinan terlepas title, terlepas peluang untuk menjadi juara Premier League 2022-2023, itu wajar. Itu wajar. Itu bukan satu tragedi. Aku tak kata itu satu tragedi. Aku tak juga kata itu satu overachievement dengan apa yang diorang dah lakukan musim ni. Tapi itu adalah sesuatu yang agak wajar bagi aku. It matches their performance. If anything, kalau hang ambil kira beberapa faktor yang akan kita bincangkan nanti, dan satu faktor penting iaitu di mana mereka berada hujung musim lalu, it is a definite improvement, Kish. Kan? Aku faham disebabkan kita berada di tahun 2023 dan bukannya 2013 ataupun 2003, kita cenderung untuk mengatakan yang bukan-bukan lah, yang tidak lah pasal pasukan Arsenal ni kan. Yalah. Which is aku tak salahkan. Banter culture dekat media sosial. Kalau contoh macam ni, kalau seorang mai kat aku kata, Faiz, aku rasa Arsenal ni bottless. Dan seorang lagi mai kat aku kata, Faiz, aku rasa Arsenal bukan bottler. Sebaliknya, it is not theirs to win in the first place. Dua-dua pendapat tu aku akan terima, Kish. Tanpa perlu aku paksa mereka, salah satu daripada mereka untuk terima apa yang aku cuba suarakan. Aku setuju benda tu. Yang tu aku sangat setuju. Okay, so sekarang ni kita dah lepaskan beberapa ketawa, kita dah gelakkan sikit. Sekarang ni kita nak tolak tepi. Tolak tepi semua banter aside. Kita dah, benda yang kita dah establish, penyokong Arsenal ni kadang-kadang musim ni kita sendiri menyampah. Tapi tolak tepi penyokong Arsenal. Ada yang okey ya. Ada yang okey. Tapi kita tolak penyokong Arsenal dulu. Let's look at Arsenal as a football club. Aku memang sangat-sangat menyukai Arsenal punya projek di bawah Arteta ni atas satu very big reason. Iaitu ketika dia masih belum membuahkan hasil, mereka masih
memberikan dia masa. Hmm. Sebab aku rasa masa tu adalah resources yang paling scarce, yang paling sikit dalam konteks bola sepak moden. Masa tu adalah sesuatu yang, sebuah konsep yang dah non-existent dah dalam bola sepak. Kerana kita sekarang ni semuanya instant gratification kan. Kita nak tengok wayang pun Netflix dah click of a button boleh tengok movie. Ya, Kita nak beli tiket apa-apa, click of a button beli tiket. Kita nak dapatkan apa-apa dalam hidup kita pun, everything is one button or two buttons away. So hidup kita dah terbiasa dengan instant gratification. Dan benda tu ada dalam bola sepak jugalah. Every decision needs an instant reaction. Selagi tak ada instant reaction, selagi itulah keputusan tersebut adalah keputusan yang salah ataupun bodoh ataupun tidak tepat. And benda tu yang paling menggilakan otak aku pasal bola sepak, yang aku paling tak boleh terima pasal bola sepak moden. Tapi di sebalik semua pemodenan yang berlaku, datanglah sebuah Arsenal dengan Edu yang memberikan masa kepada Mikel Arteta. Dan even last year, game dekat Newcastle tu, waktu diorang memang betul-betul crumble under pressure and lepaskan top 4 hopes, it would have been easy untuk Edu just say, okay, you have taken us as far as you can, kita cari seorang jurulatih yang baru untuk membawa kita kepada level yang seterusnya. Tapi tak, mereka kekal. They kept faith in him. Dan hasilnya daripada pasukan yang dah bertahun-tahun bergelut dengan reputasi a top 4 chasing team sahaja, musim ini diorang challenge for the title. Musim ini diorang challenge for the title. Macam yang cakap tadi, aku rasa that's a major improvement. And so much of credit perlu diberikan kepada Mikel Arteta, Faiz. So perbincangan kita hari ini adalah where do Arsenal go from here? Okay, ke mana Arsenal selepas ini? Cuba kita ubah sikit soalan tu. Kita tanya, adakah musim ini dengan segala yang mereka capai, Arsenal underachieve ataupun overachieve? Pada aku, dia leaning towards a bit of overachievement. Kalau hang kira faktor apa? Faktor yang mereka tak ada depth langsung. Setuju, 100%. Tak ada depth langsung. Hang tengok minit permainan Bukayo Saka musim ni pun anda boleh tahu. Gila kan? Gila. Tak ada depth tak ada depth sehingga kan, walaupun diorang kalah awal di peringkat cup ataupun mereka tewas di suku akhir ke persaingan kedua Europa League dengan Sporting, mereka ada extra days. Itu pun masih lagi memberikan beban yang banyak daripada segi minit terhadap semua 11 pemain utama. Number 2 adalah sepanjang season. Ini yang orang kadang-kadang terlepas pandang kan. Sepanjang season, Ben White sebagai auxiliary right back bermain di sana, sedangkan harapan untuk Arteta pakai Takehiro Tomiyasu tu terbatas disebabkan injury. Something that you didn't expect. Correct. Masa hang beli tu memang hang nak, make no mistake, Tomiyasu pada aku still a Premier League quality player. Setuju 100%. Baring injury record je. Okay. Pada masa yang sama juga terlalu beberapa pemain terlalu overachieve sehingga kan kalau mereka bukan pemain teruk standard tu drop sikit, dia dah akan memberi kesan langsung pada tim. Contoh ada Thomas Partey. Beberapa perlawanan sebelum ni dia bukannya main teruk, cuma standard dia terlalu tinggi sebelum ni. Sehingga kan ada 2-3 perlawanan yang dia tak capai standard dia sendiri. Kita dah boleh nampak dah. Ni. Nombor 3 adalah pemain-pemain seperti Rob Holding yang dikritik keras juga sebelum ni untuk beberapa perlawanan. Sebenarnya Rob Holding tak sepatutnya ada kat situ dah. Sebab dia dah spend more than 100 million untuk defenders dah. Tomiyasu, Ben White, Kiwior, apa semua ni. Tetapi ada certain situasi memaksa dia memainkan Rob Holding. Contoh dia. Juga kehilangan Gabriel Jesus untuk 4-5 bulan sangat memberi kesan kepada mereka. Dan bila hang ambil semua faktor-faktor dia dan hang cantumkan, hang akan lean towards Arsenal adalah a little bit overachieving musim ini. Nah, sekarang ni macam mana diorang nak pastikan diorang still there dengan merit yang benar, dengan squad depth yang tepat. Sebab kalau dah kat Premier League, untuk hang menang title, tak ada siapa lagi yang hang boleh kalahkan selain daripada Man City. Kalau hang menang lawan Man City, menang segala segi lah, daripada segi run, daripada segi head to head dengan City, then you can talk about title. Setuju. Aku 100% setuju dengan hang, especially the point about
squad depth tu. Konteks musim ni contohnya kalau segalanya berjalan mengikut plan dan Arsenal memang menang Premier League. Aku still rasa ini bukan permulaan satu dinasti yang baru. Tak. It is still a lucky win. Lucky in a sense yang ini adalah sebuah squad Arsenal yang bagus. Tetapi kalau Man City dengan squad depth yang ada beroperasi at 100%, they should win it. So bagi Arsenal, even if they won the Premier League this year, this summer masih akan menjadi satu musim perpindahan yang terpenting kepada mereka. Sebab kalau tak, next year kau confirm tak boleh nak retain that title. Tapi sekarang tak menang the Premier League tidak bermakna bahawa squad Arsenal ni gagal ataupun tidak. Macam saya cakap tadi, leaning towards slightly overachieving atas semua faktor yang saya sebut tadi. Faktor kecederaan, faktor kepenatan, positional factors, squad depth yang tidak begitu mendalam. Aku rasa dekat sekarang ni, this summer mereka ada satu misi yang sangat besar. There has to be a strengthening of the team. And perlu ada sekurang-kurangnya 2 atau 3 nama baru yang boleh masuk. Hang tahu kenapa aku cakap ni? Bukan atas faktor kualiti saja, bukan untuk menambah baikkan kualiti, tetapi hang nak refresh that squad a bit. Hang bayangkan squad ni dari segi mental perjalanan, pemain-pemain seperti Bukayo Saka, Nketiah, Martin Odegaard, even Granit Xhaka ataupun pemain-pemain pertahanan seperti Gabriel, kesemuanya dah melalui 2 frustrating seasons. Satu di mana mereka gagal masuk ke top 4, kekalahan di St. James's Park itu menghantui mereka, and another season di mana mereka duduk dekat tempat pertama for a very long time and then tak menang Liga. Those things will have a psychological impact on you. Sama seperti Thiago Silva bila dia cakap yang salah satu benda yang menghantui Liverpool musim ini adalah musim lepas diorang bertungkus lumus semua kejohanan tapi menang yang 2 terkecil. Yang 2 terbesar, Premier League dan Champions League, diorang kecundang at the last point. Dan itu memberikan impact mental yang sangat negatif. The only way you combat that adalah jika hang inject squad dengan tenaga mental yang fresh dan baru, yang tidak dibebankan oleh kegagalan-kegagalan lama. So Jorginho is a net positive. Trossard akan membantu. It's a good January business. Good January business, sangat good. Dan sekarang ni mereka memerlukan penambahbaikan untuk squad depth, but also untuk bawa masuk so that the mental exhaustion ceiling dekat squad tu boleh dibawa turun. Regulate balik. Boleh regulate balik benda tu. Persoalan dia, apakah area-area dalam squad Arsenal ni yang memerlukan penambahbaikan yang ketara bagi hang? Kita nampak dengan ketara apabila William Saliba tak ada, kucak-kacir. Seorang je pemain. Hang tak boleh kata bila Alexander Zinchenko tak ada, Tierney tak boleh sama dengan dia. Tierney aku rasa gap dia dengan Zinchenko tak jauh. Tak jauh. Sehingga hang boleh pilih dua-dua. Hang juga tak gap tu tak sebesar Saliba dengan Rob Holding lah contohnya. No, tak sebesar tu. Kalau Tomiyasu fit dia dengan Ben White, aku tak rasa terlalu jauh juga. Aku tak rasa terlalu. Mungkin Ben White ada Premier League experience, itu je yang membuatkan dia lebih daripada Tomiyasu. Tetapi kalau hang ambil kira centre back, bila Saliba tak ada, kedua-dua nama Holding dengan Kiwior masih terlalu jauh dengan the solidity yang hang akan dapat bila hang mainkan Saliba. Aku rasa itu satu, itu centre back satu, dan nombor 2 pemain midfield Kish. Antara yang paling overwork adalah the midfield 3 of Xhaka, Partey dengan Odegaard musim ini di Premier League. Antara yang paling overwork, yang paling banyak dipilih sebagai starting trio di Premier League. Itu yang positif, dia menandakan konsistensi dan menandakan ketiga-tiga ni memang klik untuk bermain di peringkat tertinggi di Premier League, gunning for the title. Hang kena ada core yang kuat kan. Betul. Hang boleh argue yang trio Eriksen, Bruno dengan Casemiro pun kadang-kadang tak sampai level apa yang dipersembahkan mereka. Tapi salah satu daripada dia suspended ke, penat ke apa ke, boleh crumble team. Mereka dah ada beberapa ready-made replacement, Vieira sebelum loan, sambil Lokonga, tapi gap masih terlalu jauh. Dan gap tu cuba untuk dikecilkan dengan kehadiran Jorginho, tapi itu hanya setengah musim. Betul. Midfielder kena ada lagi seorang, sebab mau tak mau Arsenal musim depan selera dia dah lagi tinggi, bermain di peringkat yang lebih tinggi dan ada bajet
ada satu source of income yang sebelum ni dah 6 tahun dia orang tak ada, iaitu Champions League. Why not ada seorang midfield, kalau tak world class pun heading there, A Champions League regular. a Champions League regular. Kalau tak world class pun heading there. Itu bagi aku two of the most pressing situation. Kalau aku lihat dua angle lah Faiz. Aku setuju dengan semua yang Han cakap tadi. The two angle yang aku akan lihat, satu adalah untuk Bukayo Saka. Bukayo Saka aku rasa memerlukan bantuan. And bukan setakat bantuan yang separuh daripada kualiti dia, tak. It has to be as good as him. Kerana bantuan itu bukan sekadar untuk cover dia saja, tetapi untuk push dia. Pemain-pemain seperti Bukayo Saka ni, kerisauan kita adalah mereka akan sampai satu tahap keselesaan di mana nak tengok the next step of evolution tu susah. Sebab tak ada tekanan dari belakang. So memerlukan satu pemain yang boleh push dia. Aku tahu Trossard ada masuk. Trossard is more of a versatile player merata-rata. Hang perlukan satu specialist right winger. Satu specialist right winger yang boleh combat dengan Bukayo Saka. Who is out in the market, aku kurang pasti. Kena keluar and cari lah. Tapi there are players available. Ada Musa Diaby di Bayer Leverkusen yang akan very easily compete with Bukayo Saka. Pemain yang sebut tadi Chukwueze di Villarreal. So options itu memang ada di luar. So in terms of memberi cabaran kepada Bukayo Saka tu, aku rasa penting. Tapi aku rasa the one other thing ini adalah tak kisahlah posisi mana pun. The last thing yang Han sebut tadi, get a player even if it's not world class, tapi Champions League regular. Benda tu bagi aku sangat penting. Sebab sekarang ni Arteta's biggest focus should not just be to elevate the squad quality, tetapi the mental capacity of the team. Kekuatan mental yang ada pada pasukan ini is only as good as your strongest player from a mental point of view. Contoh bila Erik ten Hag masuk Man United, dia duk cakap yang dia nak bawa big characters. Sebab dia kata United punya dressing room itu ketandusan big characters, and that's why dia bawa masuk Lisandro Martinez. Not just sebab he's a good player, but also because dia adalah the butcher of Amsterdam kan. Seorang, that attitude yang ada pada dia tu sangat penting. Casemiro for example, masuk elevated fighter lah semua the dressing room mentality. Even January signing, aku tahu semua orang akan duk maki. Aku tahu everyone will duduk maki mamak ni, Wout Weghorst. Tapi aku sampai habis-habis aku akan pertahankan dia. Sebab tu Ten Hag masuk dah. Sebab exactly. Han tengok reaction dia sekarang, orang maki almost as if tak faham maki. Aku main game aku. Hang bawa dia masuk, dia akan mengejar. Dia akan tetap mengejar. So my point is that there is a space untuk karakter-karakter besar seperti itu. Dan aku rasa one of the reasons Arsenal crumble tahun lepas dekat Newcastle adalah ketiadaan karakter besar seperti itu. Captain dia pun Martin Odegaard. Bear in mind, I absolutely love Martin Odegaard. Tapi adakah aku rasa Martin Odegaard dah sampai tahap yang dia ada karakter that big? Aku rasa belum lagi. Aku rasa dia ada big karakter sebab dia dipaksa matang pada usia yang sangat muda kan. So Captain benda tu membantu dan dia. Negara sekarang, betul, kan? Benda tu membantu dia. Tapi Ham memerlukan lebih banyak pemain-pemain yang akan ada aggression, never say die attitude, yang dah pernah menang segalanya. Arsenal perlukan pemain seperti itu. Jorginho was a good example. Yang terakhir sebelum kita tutup, Kisha, aku rasa striker seorang lah. Aku rasa Balogun yang sekarang ni sangat menyinar di League One. Aku rasa kalau hang kekalkan dia ataupun jual dia? Aku rasa disebabkan peningkatan dia dari League A tu terlalu cepat, dan sekarang ni tiba-tiba shilling dia terlalu tinggi. Aku rasa dia akan go down the Joe Willock route. Di mana musim depan nak tak nak dia kena main. Dia kena main. Sama dengan Smith Rowe kena main. Whether it's at Arsenal ataupun di club lain, dia kena main. Sebab tu aku rasa dia akan go. Sebab kalau dia balik Arsenal, aku tak rasa yang dia akan dapatkan minit permainan seperti mana yang dia dapatkan sekarang ni di Liga A. Maknanya dia akan cari kat lain. Itu pandangan aku. Tetapi aku rasa Arsenal perlukan seorang striker yang profil dia berbeza daripada Gabriel Jesus, berbeza daripada Eddie Nketiah. Mungkin the next Giroud. Seorang target man, seorang kan yang ada profil yang sedikit berbeza. Ketika mereka dah tak boleh nak unlock defenders di Premier League, striker ini yang akan membantu. Aku rasa seorang mesti kena ada. Yang tu aku betul-betul setujulah.
musim panas ini akan menjadi musim panas yang sangat Dan sangat Kroenke penting. aku rasa akan backup ni apa? Akan backup, Akan backup. Musim panas yang sangat besar untuk Arsenal, dan aku look forward nak tengok the next step of evolution lah. Kerana bagi aku, every success that Arteta gets from Arsenal is a reminder kepada kelab-kelab bola sepak di luar sana bahawa jangan terlalu laju. Tarik nafas sikit, bagi ruang sikit. Kalau pelan berjalan dengan elok, kalau ada perancangan yang baik, hasilnya akan datang at some point. So itu adalah mungkin the biggest lesson yang boleh kita ambil daripada akhir kata Arsenal, welcome to Champions League. Welcome back to Champions League lah. Steady. Kita berehat sebentar.